Okey, selepas tu kita akan saksikan video lagu yang akan memberi hint siapakah guest kita selepas tu. Jangan ke mana-mana, kembali selepas tu. Mari raya. Kembali lagi kita dalam Sejahtera Asia. Tadi berdua, sekarang bertiga dah. Ya, betul. Tetamu kita bersama kita pada pagi ini iaitu Dr. Kamil Salim dengan topiknya adalah alunan merdu seruling buloh. Kalau nampak atas meja memang meriah ya. Meriah. Boleh tunjuk sikit, Sabar dan dengar. Ini daripada mana? Yang ini yang ditiup dari atasnya kan. Yang ini dari Bangladesh. Bangladesh. Dia ada bawa daripada Germany, China dan juga Bangladesh. Yang ini dipanggil Dizzy. Dizzy? Daripada China. Panjang. Yang mana ni? Pandai tahu main tak? Tapi kalau dari India, lebih panjang lagi pun ada. Oh, ya. Lepas tu dia punya jarak ni kan, jari kita tak cukup tau sampai. Oh, panjang dia punya jarak tu memang jauh jarak lah. Lepas tu dia punya pakai finger dia orang besar kan, finger kita kecil. Tapi Itulah China dengan kita okey lah. Itu perbezaannya. Sebelum tu nak tanya dululah. Yang ini recorder. Ni recorder. Ini yang ni saya cakap just tadi. pandai. Ini Just saya pandai pandai. main lah. Recorder ni dibuat daripada Germany. Ini Ni wooden lah, wooden. Sebab wooden ni dia punya pitch lebih betul. Oh. Lebih cun lah. Selalu dekat sekolah kalau guna plastik kan. Yang ini wooden. Ya, betul. Plastik kalau high pitch bagus. Tapi low pitch saya juga nak. Dia akan lari lah Doktor. Dia bunyi tit. Bunyi tit tayo, bunyi tit. Okey, tapi sebelum tu nak ucap selamat Hari Raya lah kepada doktor selamat kita. Hari Raya. Selamat Hari Raya. Bagaimana raya kali ini meriah tak doktor? Rancak lah. Tengok dia pakai apa tu. Oh, pakai tanjak atau orang. Tanjak. Namun raya tontok bezanya si kami gila lah. Kita based on keluarga because of PKP masih takut lagi lah dengan COVID. Yang masih takut-takut lah. Nah, agak balo kita di Merak nun, di Ngawan nun, Ngawan nun, Pelandok nun, Buyo nun, pun si Wani gitu.
Kita takut sebenarnya. Masih dalam norma baru, yang penting norma barulah. Jadi berbalik kepada topik kita tadi tentang irama seruling buluh tu. Lazimnya bila kita nangga pertandingan band muzik tu macam-macam lah. Alat muzik moden seperti gitar, piano, biola, macam-macam. Tetapi untuk bezanya kepada alat muzik tradisional seperti seruling buluh tu, boleh kita kongsikan doktor kata orang tadi apa keunikan sebenarnya seruling buluh tu? Ya, sebenarnya muzik tu menggunakan seruling bambu atau buluh tu ada terbagi ke beberapa kategori tu. Satu, kategori native. Macam yang ada di Sabah ataupun macam Lun Bawang di Sarawak. So, melodinya berapa banyak tu, berapa melodious, tapi very natural, nature in sound tu. Yang bunyi keaslian alam dan sebagainya lah. Tetapi kalau flute ataupun seruling yang ala India, dia dinamakan bansuri. Bansuri ini telah bertapak beribuan tahun lah dalam Hindi punya classical music. Lepas tu yang satu lagi adalah dizi. Yang ni kan, dizi ni daripada China. Ini kita tengah Chinese opera dah lah ni. Dia opera. Jadi sound dia, bunyi quality sound dia lebih orang putih ada husking tu, very hush. Ini ada bunyi natural. Ada serak-serak basah, you know. Husky sikit lah. Husky. Kalau compare dengan concert western yang metal ya, bulat tapi saya ada husking. Mau nembakkan lagu Hindustan, sesuai sebenarnya lagu orang putih. Kalau mau lagu jazz, okey. Tapi lagu daripada buluh macam tu, dia dapat gambar lagu jazz. Yang gambar lagu Hindi, yang pun lenggok ya, make flute western si dapat. Maksudnya di situ seruling buluh tu nya siapa ditiup ya untuk ikut semua rentak muzik si boleh. Ni ada seruling-seruling yang tertentu. Ya betul. Bukan sih boleh, tetapi lebih sesuai. Lebih sesuai lah, kira macam ngam sikit lah. Ngam. Tapi buluh tu ialah mengembang lagu tradisional memang bagus. Ya betul. Kalau kita nangga lagu Hindi macam Dewani Mastani. Tahu dah lagu Hindustan. Boleh sih demo sikit mana-mana seruling yang sesuai yang kita mau dendangkan pada pagi tu. Sikit je. Lepas break kita akan minta. Bila nak main? Sekarang pun boleh sikit je lah sebagai pembuka pagi tu lah supaya orang dengar pagi ya. Jawab. Lepas pendek dah. Best ada. Macam ni tak sedap main tu. Geram aku nak niup je. Pulang tu kejap seruling. Jadi sebenarnya kalau kita ada sense of music sekarang Alif, kita main alat muzik apa pun kita akan dapat catch up sebenarnya. Betul. Kalau kita ada sense of music tu. Sebab saya ada cuba beberapa alat muzik, kalau kita minat ataupun ada sense tu, kita dapat basic pun dah dapat dah sebenarnya. The feel. The feel tu sebenarnya. Jadi dikongsikan oleh Dr. Kamil tadi, dia ada bunyi native kan, mensuri daripada Hindi klasikal dan juga dinsi, husking dan sebagainya. Itu sangat saya baru tahu saya sendiri baru tahu. Saya selalu main recorder tapi tak tahu apa dia punya function sangat. Nasib baik tak bawa ke office lah, main kat office lah. Kalau tak, saya tak tahu macam mana alunan dia yang Jess semuskan. Tapi doktor, boleh, saya boleh bawa lagu tau. Dia macam-macam. Lepas ni persembahan daripada Jess dia cakap dia boleh, lepas ni kita nak dengar. Tapi sebelum tu doktor, banyak-banyak alat muzik ni kenapa seruling? Betul, kenapa seruling? Satu jenis-jenis buluh ni lah jenis-jenis buluh Saya lebih suka menggunakan seruling bukan apa. Dia boleh memainkan melodi yang melodious. Dia boleh memacam-macam berbagaian kan. Kalau kita gunakan yang macam somboton misalnya, dia banyak teng 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 teng, dia tak dia pusing-pusing melodious kan. Betul, dia alunan dia lagi. Nah, gitu pakai ni dapat. Kalau yang kita tradisional yang lain tak boleh. Betul. Dia main itu boleh. Yang dia selalu main lah tu. Ya, saya rasa yang tu yang saya selalu main. Yang ini kan beza, dia ada beza tau. Yang ini dia memerlukan cara tiupan yang pakar, yang kreatif, menggunakan angin tu.
Dan cara kontrol menggunakan ni. Mulut, Ah, bibir. bibir. Kalau tekanan angin tu berbeza-beza kan mengikut Yap. setiap seruling ni? Yang ini memang menggunakan banyak angin skill. yang banyak. Banyak skill. Yang ini, yang dari Bangladesh, tiup saja memang ada bunyi. Tekanan dia kalau Memang rendah ada pun bunyi. tak apa. Tapi it depends so much dengan kita punya control Pergerakan. finger. Ya, betul. Sebab kalau kita tengok yang baratnya kan, Ya. dia punya ini banyak tau. Banyak note yang banyak. Tapi yang ini dia ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nak ambil note lain dia kena buat setengah. Quarter sikit. Cara India dengan China dengan Western tak sama cara main. Tak sama. Kalau Berbeza. Hindi ni, you tahu je lah Hindi belit dia banyak tau melodi dia. Oh. No. Tapi sebelum kita rehatlah doktor. Ya. Ya. Selalu dikaitkan dengan seruling ni kalau kat India tu dengan ular tu. Apa benda dia tu sebenarnya tu? Itu Memang ular tertarik ke dengan bunyi seruling ni sebenarnya? dia ni macam-macam tau. Seruling ni kalau zaman dulu kan dia banyak ritual tau, ada ritual. Kalau zaman dulu tahun 60 jam dia main ni kan dia kena baca sikit. Baca selawat. Ada yang guna doa ni, ada yang pakai gula. Saya baca dalam satu website daripada Indonesia, dia orang cuba menggunakan buluh perindu. Buluh perindu bukan senang nak dapat. Betul? How true it is, I don't know. Tapi kalau zaman dulu, nenek datuk kita cerita, buluh perindu ni dijaga oleh ular-ular semua. You menggunakan, you kena panggil ilmu yang kuat lah. Ataupun menggunakan burung untuk mengambil buluh perindu ni. Siapa mendengar akan pilu untuk melariskan jualan, jatuh cinta. Merdulah, macam ritual tu lah. sedikit lah. Dan Datuk memang selalu yang kita tanggah lah. Bila tiup je seruling, merdunya, alunannya, apa kata mengusik jiwa sebenarnya. Tapi yang tu adalah tentang seruling buluh. Kembali selepas tu kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini.
Masih lagi bercakap tentang seruling buluh ataupun seruling bambu tu, alunannya mengusik jiwa, mengenang apa kata orang tak, mengimbau kenangan-kenangan lama. Amun kami dengar alunan gedaya, tenang jiwa. Lu nampak lah lama. Alu nak si nampak nampak. Aduh, pio jo ni. Berguruh kasi. Mentang-mentang sama bahasa. Sama kami orang sama kantor. Sama kampung. Nyok lah ya. Nyok lah ya. Daripada Sebuyau kan? Sebuyau? Kami tu Sadung Jaya. Sarung Jaya. Sadung. Kampung? Kami banyak kampung. Banyak kampung. Ulu Semerak, Pelandok Ibu. Serepan pun ada. Serepan pun ada. Sebangan pun ada. Terbelu. Gelalon tak je tempat ya. Gelala jual 2-3 tempat. Okey, Pada Nif kita nak terus kepada persoalan. Tadi dah dikongsikanlah apa jenis seruling dan juga antara Sompoton, seruling dan juga angklung, bungkau dan tanggugak. Kenapa seruling menjadi pilihan Dr. Kamil? Itu yang saya cakap tadi tu. Sebenarnya menggunakan seruling macam ni, dia lebih melodius. Banyak melodi yang kita boleh main. Dia cara kelembutan dia, ataupun dalam music term crescendo. Crescendo ni daripada kurang volume dia sampai volume naik atau turun sebaliknya, you know. Tapi kalau kita pakai yang lain susah nak kontrol tu. Dia mendata aja. Lepas tu dia tak lenggok, dia pun kurang kalau compare dengan apa? Dengan seruling lain lah. Jadi menggunakan tu berbagai. Ada patutlah kan ada key-nya C, adanya B flat, adanya B, D, E, macam-macam. Cuma bezanya, kita main lagu berbeza-beza, paksalah nuka tu. Mun sekira lagu yang guna key B flat, paksalah kita cari nak tu B flat. Oh, dia punya ayat-ayat tu. Maunya C mudi, tapi western. Betul. C G aja. Nya semua ada kat sini. Yalah bezanya. Itu bezanya. Ya bezanya. Dan bila kita nanggah juga lah, main tu bukannya mudah. Zaman sekolah macam saya ada jazz tadi, dari sekolah sampai ke kineto, niup ya malah pet aja. Ada ujung dia. Ada ujung. Sini doktor menimba ilmu. Apa kata orang tadi, kira minat macam tu. Sini ilmu yang kita asah sehingga sampai ke tahap tu. Ya, sebenarnya kita tu secara sih sengaja sebenarnya. 1974 ada pertandingan bakat TV tu. Sarawak belum ada TV waktu ya lah. Ya. Kita jadi Semenanjung pun masih hitam putih. So waktu yang I ingat dia bertanding lagu, isilah bawang. Masih form 4 di sekolah St. Thomas's. Isilah bawang, rupanya pada esok hari bawakan instrumen anda untuk bertanding. So ngelepar lanjari, bukannya ada duit zamannya. Zaman susah kan 1974. Lalas nyual manok. Jual mana? Pergi ke corner shop dekat Kuching. I don't know whether exist masih ke. Belilah recorder made in Germany juga. Si ada praktis ngamak lagu, ada newspaper cutting lah, ada nyimpan lah. Lepas yang ngamak lagu 2EG M Syarif sama Air Raya dengan Mari Menari, kasih ingat juga. Mengapa tidak maaf? Main bedal aja. Sebab gasaknya saya ada belajar muzik. Saya ada muzik. Ada bunyi kan recorder time. Main je. Lepas dia nak masuk final. Sidak kampung dah. Benar jom yak tu. Benar jom yak tu. Ni kalak nemu ni saya kan. Si pun nak dia pun sampai telefon dengan ATM balik. Benar sih aku tu menang. Sampai tu masuk final. Lepas dia this was penting This why dalam permainan muzik pun mesti tahu baca nota. Belajar musik, azas muzik mesti ada. Tu waktu yang penting saya pun memang saya ada asas. Lepas ya bila wakil Sarawak di Kuala Lumpur, dah lah berlawan dengan tidak ada Wazata Zain, Dami Koka. Ya bercampur nak. Saya ada muzik sama muzik tu bercampur dengan lawak, campur silat mata sekaligus. So bila main atas stage, saya ingat mungkin Oyojit got music conductor. Kamel, can you play E? Saya terdiam tu. Nak apa nama E? Apa nama nak E? D? Sini san E. Ni apa E semua? Ya, yang datang depan. Tu, menekan tu lah E. Depan orang mi ke. Yalah, aku bila pulang tu jerak aku ya tu jumpa Mr. Tan Jack Lai. So ceritanya tadi kita menyertai pertandingan menyanyi pada tahun 1974. Fikir menyanyi. Terfikir benda ya tapi tiba-tiba end up bermain decoder. Ya pun beli last minute. Beli last minute. Saya ada praktis.
Hebat. Sekarang Tok dah hebat dah bermain di Koda. Dah boleh Jadi peringkat international ya, Ki. jadi minat dia makin mendalam sampai kini Tok. That's why lah penting tadi bila di St. Thomas's ya belajar macam muzik dengan Mr. Tan Jack Lai. Mendiang rasanya. Belajar ya belajar violin sebenarnya. Violin. Violin. Dah belajar violin, jadi kita dah tahu macam not apa kita belajar tu. Beli buku kita belajarin pun lah. Lepas ya baru exposure. Lepas saya jadi, saya jadi singer dulu. For a few years di Kuala Lumpur, jadi pelakon juga lepas ya. Bila balik ke Kuching tu, tiba-tiba lah panen ingin tu balik. Baru start. Itu yang tertera di kaca TV kita tu. Pertandingan tu lah kita sepatut tadi, kita nak berlagu. Ya, sepatutnya. Lama Tok masih ada yang simpan. Tu hitam putih TV tu. Wow. So antara 74 bakat tadi kita adalah salah seorangnya lah yang dari Sarawak. Wow. Mula-mula kami juga 3 kali tapi ialah tiap berlawan sekali dengan pelawak semua. Ya kita nak. Wah, berapa umur time? Saiz pinggang 26. Ingat je saiz pinggang 26. Ingat lagi Kita saya zaman tu saya ingat. Kita tu turun. Dulu makai 38 ke 40. Lepas operation, now jadi 33. Ya. So, keluar dari kampus, Pak pakai balik. Okey, Dr. Kamil, sebab penjagaan mendapat dijelaskanlah. Tu adalah dibuat daripada bambu, juga ada certain dibuat daripada bambu. Jadi, macam ni penjagaan seruling tu. Susah si jaga. Tu nama buluh tu nak. Mun you masuk dalam aircon, lain dia bunyi sikit tu. Dalam panas, lain sikit bunyinya. Saya makai menjaga tu, penin juga malam mikir. Kenapa tu pandai lari sikit, timpun pisau tu kerja. Telefon dengan pakar flute Malaysia, namanya Moha. Dia tu one of the top in Malaysia lah. So, saya nanya, ke Datuk macam mana? Mungkin nak recording, siapa pakai aircon macam mana? Tutup dulu aircon. Yang dapat sejuk tu. Mau sejuk, biarnya lama lah sejuk dulu. Ya, klaim orang badainya serasi lah dengan environment dalamnya lah. Main tu. Soalnya mempengaruhi bunyi chord dia lah. Note-nya lari. Note-nya pitch lari. Itulah menjaga. Tapi tu, mau recorder sih. Recorder tu sih, nyata tetap tune. Nyampun apa? Tu apa meteran yang bulah juga kan? Tu kayu. Kayu. Tu kategori as flute juga lah sepatutnya. Tapi tu dipanggil recorder, tu dah wujud tahun Renaissance dah wujud tu. Jeman nak muncul lagi. Renaissance tu dah the top daripada flute tu loh. Tu lah paling top mula-mula. Even yang paling top dekat sekolah juga. Di sekolah. Dekat sekolah kita masih amalkan salah satu alat tradisional seperti recorder. Kita panggil recorder lah zaman sekarang. Dan Cik Kamil mungkin boleh dikongsikan berapa lama alat muzik tradisional ini yang perlu kita, yang kita ada sekarang ini yang Cik Kamil belajar. Macam mana, berapa lama tempoh masa diambil untuk belajar untuk pro sesuatu macam ni? Kalau by heart, makan masa lama lah. Sebab sekadar main, sekadar basic, ya boleh dalam sebulan 2 bulan. Boleh, sebulan 2 bulan. Boleh. Tapi mungkin bukan high note lah. Lower note lah, yang medium note kah. Middle C misalnya lah. Tapi kalau nak dalam kemahiran, cara niup berbeza, ngatur nafas, ngatur tangan paling, makan masa. Sekurang-kurangnya setahun ke 5 years. Ya, buat sikit lagu jenis Melayu. You kena faham patah lagu Melayu. Nyasik sama seperti Hindi. Nyasik sama seperti Cina atau Japan. Japan macam kita melagu filem-filem kartun ni nak. Berbeza cakupannya. You kembali lagu jazz tadi, you kembali lagu rock and roll tadi kan. Cara saya main lain. Yang style modern. Lain-lain, apa kata orang tadi? Irama. Grenek. Grenek dengan Grenek dia lain-lain. So, tu adalah sebenarnya hobi juga lah. Minat bila ya, memang boleh kata orang tu boleh mengisi masa lapang. Daripada salah masuk pertandingan, kini tu dah kata orang dah boleh meniup peringkat di seluruh dunia international. Dan kita pun nak rehat seketika. Loya panjang gila tu. Tapi Loya tu best ruling buluh tu nang best game Loya. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas tu kita tangga dulu video lagu tu.
mendayu-dayu ya Wan Alif. Sebab kita ada komen juga ni kita nak baca bacakan. komen tu, Jess. Jeff dari Brunei dia cakap, "Adoy Jessica dan Wan Alif, mendayu-dayu tiupan seruling buluh Encik Kamil tu hampir terlena dibuatnya." Oh, dia terlena tapi dia boleh type WhatsApp pula. Itulah. Sambil dia dengar, sambil dia type lah tu Wan Alif. Tutup button. Lena sangatlah tu. Ada lagi seorang daripada Daripada Aisyah. Aisyah dari Sri Aman. Dia cakap irama lagu Tiupan tu tadi. doa aku tadi membuatkan dia rasa menangis, rasa tersedar. insaf dan mungkin kata orang tadi alunannya telah pun menyentuh Sanubari. sanubari kita. Ya sebenarnya lah. Jadi soalan kita yang seterusnya macam yang kita pada tadi lah, bila kita nangga generasi muda kini tu banyak suka main alat muzik yang moden, gitar dan sebagainya, tetapi macam ni pandangan kita tentang seruling buluh tu. Adakah kini tu yang masih kata orang dapat bernafas lagi ataupun perlu diselamatkan segera untuk generasi yang akan datang? Saya rasakan, contohlah, dulu mari nak, bila Pak Ngah masih hidup, arwah Pak Ngah, so banyak lagu-lagu Pak Ngah, Siti Nurhaliza, siapa lagi and a few more lah, yang mesti menggunakan seruling bambu. Dalam I'm Nasir. I'm Nasir juga menggunakan ni yang dimainkan oleh Moha. Moha. Dan daripada situ kebanyakan kita dapatilah ramai yang datang berjumpa dengan Moha untuk belajar. Sebab itu kita tahu ramai yang minat dengan benda ni kan. Tapi kalau benda ini diteruskan secara promosi, contohnya successful career menggunakan seruling, macam mana dia make money with seruling, macam mana dia mempopularkan sebuah lagu di YouTube atau televisyen yang mempromosikannya, saya rasa, ataupun di sekolah kan, jadi satu subjek ataupun jadi satu orang panggil aktiviti sekolah lah. So saya ingat benda ini akan dapat diteruskan. Betul. Tapi kalau siaran ni tidak dibuat, TV tak keluar, radio pun tak keluar, lagu pun tak keluar, alamat dia gelap terus. Dia perlu dipromosikan, perlu diangkat mungkin di mata-mata saluran media sosial kita agar ia menjadi tatapan umum. Sebab generasi kini tu yang lebih suka nangga benda tu melalui platform telefon, media sosial dan sebagainya. Betul sih? Wan, coba fikir, sekiralah kita mula di YouTube mainkan lagu-lagu sidak BTS. Lagu sedih macam The Truth Untold ataupun Blue and Grey, I Love You from BTS. Saya rasa meletup. Meletup. Boleh cuba lepas tu. Young generation kan akan suka lagu-lagu BTS. Ya betul. Jadi peminat-peminat kita masih nun, betul? Mestinya suka lagu Diwani Mastani. Ya, lagu-lagu macam ialah. Tus Men Rap Dak. Lagu macam ialah yang kata orang memberi inspirasi dan juga semangat kita. Ada Vichy Korea sedap lagu ni. Ini sekaligus memberi nafas baru kepada muzik-muzik dekat luar sana lah. Sekian sajalah perbincangan kita bersama Dr. Kamil pada hari ini. Sangat menarik topiknya dengan persembahan tadi yang telah ditunjukkannya dalam muzik-muzik lagu tadi, dan kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kerana sudi berkongsi ilmu dan juga pengalaman kepada penonton-penonton Sejahtera Asia, dan kita nak mengundur diri. Saya Jessica Chung. Tapi sebelum tu ada pantun Jessica Chung. Ada lagi. Dari pantun. Doktor tiup seruling pergi ke dusun. Jessica memakai kain sari. Seikhlas hati jari disusun. Memohon maaf keilafan diri. Saya Wan Alif dan saya Jessica Chung. Daripada Inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Bye.